Kalau sudah maklum dah. Kalau tak pasal apa, jangan. Kalau pasal apa, boleh. Kalau dia sudah royak dah gitu, beberapa kali pun tak apa. Gitulah. Nabi SAW kata gitu kepada Ibnu Mas'ud. Ini maklum dah. Kalau mari tak payah minta izin dah lah. Tak payah beri salam lah. Boleh jadi duduk jauh, boleh jadi duduk mana-mana dalam kau, boleh jadi duduk di bilik air kau, jadi susah. Kira-kiranya kalau sudah akad gitu tu, kira bersedia dah orang dalam rumah ni, bersedia dah. Boleh masuk lah. Masuk tu setakat mana hak boleh lah maksudnya. Bukanlah masuk sampai ke dalam bilik tidur. Waktu tu bak lain pula. Masuk setakat mana hak boleh masuk lah. Supaya kita kata ruang tamu, boleh situ, sekadar situ dah. Dan engkau boleh mendengar bisikanku, sehingga aku menghalang engkau. Mana mu boleh mari dekat tu, siapa dekat tu, siapa. Kalau aku bisik pun mu dengar, boleh. Ini ulama-ulama kata termasuk dalam keutamaan ataupun kelebihan Ibnu Mas'ud. Sampai begitu sekali Nabi ni rapat dengan dia. Sebab itulah sahabat-sahabat, dia kata Ibnu Mas'ud ni, kami ingat kepada sahabat-sahabat baru-baru lah, dia ni salah seorang keluarga Rasulullah. Pasal apa pergi mari dalam rumah tu kan tak ada nampak sakut, tak ada nampak ada halangan, mudah saja dia masuk tubik sehingga orang-orang hak baru, sahabat-sahabat hak baru ingat dia ni salah seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ni rapatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi kan, dia kalau tok guru nombor satu di kalangan sahabat ialah Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud ni orang tua, dia masuk Islam awal. Lepas tu dia rapat pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia terkenal pula Sahibun Na'lain. Sahibun Na'lain ni maknanya orang sahabat yang je cara kasut Nabi saja. Kasut Nabi dia je cara gimana-mana. Kalau Nabi pecah kasut, dia bawa pegang satu kasut. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia tidak nak tubik kau ni, dia nak tubik kau tu, dia masuk kau ni. Kalau kita kata dia tak ambil kasut tu, kena mari kau ni pula lah nyusah, sedangkan nak tubik kau tu. Dia pegang kasut. Bila nak Nabi nak pakai kasut di sana, dia letak. Dia jaga kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga kasut tu, kasut ni sesuatu yang paling hina lah di kalangan orang Arab. Kita tidak gitu, kita tidak gitu. Kita tak berapa nyata tu. Di kalangan orang Arab, orang India, orang Pakistan, kasut tak boleh pergi. Akak kasut, minta maaf lah, tak boleh, hina benar dia. Kalau kita faham dengan kasut, bagi dia gocoh lebih baik lagi. Gocoh tak apa dia, tak apa. Tapi kalau kasut, berasa terhina sangat. Orang Arab ni daripada dulu lagi pun, apabila seseorang tu pegang kasut, seseorang yang ni dia meletakkan diri dia tu rendah, rendah, sehingga kalau pijak dengan kasut pun tak apa. Pijak dengan kasut pun tak apa. Yang ni kita sangat memuliakan dia. Itu maksudnya. Dia adalah apa ni, budaya gitu kan. Macam dalam bahasa kita pun ada juga, ke bawah duli kita kata. Duli tu apa? Bawah debu tapak kasut lah maksudnya. Mana dia? Satu lagi duli ni orang panggil apa dia ni? Orang akak zaman itu tandu. Tandu orang panggil. Orang zaman itu kalau dia menikah ke apa, pengantin tu dia akak dalam tu, pikul lah. Berapa orang pikul, usung. Tu duli tu mana tu lah. Itulah duli dalam bahasa Sanskrit. Ke bawah duli tu mana kita sanggup pergi duduk bawah tu, kita akak dia, julai dia. Mana kita anggap kita ni hina dia, kita sangat memuliakan dia. Gitulah. Kalau kita kata dengan makna debu tapak kasut pun lagu tu je. Kita ke bawah dulu, mana kita sanggup pergi duduk bawah tapak kasut dia. Kita menghina. Dia ada juga, tapi kita tak apa faham. Sebab dalam penggunaannya, bila kita nak menghina orang, kita tidak ambil kasut, pecah kasut nak bahas dah. Jadi hilang gitu cerita. Padahal sebenarnya ke bawah dulu itu makna gitu dah. Mana gitu dah. Kita memuliakan sangat dia, sehingga kalau kita pergi ke bawah, tunduk ke bawah nak akak dia pun kita sanggup.
Gitu maksudnya. Dia ada juga waktu tu. Tak apalah. Itu kelebihan Ibnu Mas'ud. Dan izin-izin ni tidak semesti dalam bentuk masuklah, boleh lah masuk, tak mesti gitu. Kalau ada tanda-tanda kebenaran, sudah cukup. Tanda-tanda tu dimaklumi, memberi makna kebenaran, cukup lah, ikut lah, gapo-gapo pun. Tidak semesti dengan perkataan kata masuklah, tak mesti. Supaya kalau kita learn ni kan, kereta tu tuan rumah tu tak tahu duk mana, duk rumah besar, dalam tu. Bila kita duduk luar tu, pagar tu pun dia semua automatik belakang. Bila dia pecek suih dia terbuka tu, mana dia syarat lah tu, izin lah tu, masuk lah. Faham gitu, tidak mati. Kalau nak lau, pagar benar lah tu. Dalam rumah batu besar pula duduk di ujung tu, nak minta izin. Jadi minta izin ni, kebenaran ni dia bergantung kepada keadaan. Seperti ni lah. Kalau kita pergi di pagar, pintu pun terbuka, masuklah tu. Kebenaran dah tu, tak payah kecek. Supermarket pun banyak kan, dia penyekat tu, ada penyekat tu kan. Bila buka tu, nak suruh kita masuk dah tu, tak payah pergi tanya. Itu isyarat tu sudah cukup dah sebenarnya dalam bab izin ni. Cuma kira izin dah tu. Kira izin. Tidak nanti kena ucapkan dengan perkataan, tidak mesti gitu. Ini bergantung pada keadaan, tengok tepat lah. Habis itu. Seterusnya, ibahatil khuruj lin nisa liqada'il hajah. Keharusan keluar untuk orang-orang perempuan untuk menunaikan hajat manusia, keperluan manusia. Ini riwayat daripada Aisyah, kata dia, Saudah keluar selepas diturunkan hukum hijab. Selepas ada hukum hijab untuk menunaikan hajatnya. Dan dia adalah seorang perempuan yang besar. Tafra'un nisa jisman, tubuhnya itu melebihi orang-orang perempuan yang lain. Dari segi besar dan tinggi dia tu lebih daripada orang lain. Itu maknanya tafra'un nisa. Isteri Nabi SAW hak seorang ni, dia besar tinggi, sehingga maklum kalau ramai-ramai tu orang tahu. Dia kata tidak tersembunyi kepada orang yang kenal dia, orang tahu. Walaupun pakai tudung pun tahu. Sebab apa? Lebih daripada hak lain-lain dari segi tubuh dia. Pernah Umar tengok dia, Umar pun kata, Saudah, kata dia, dia kata, engkau kenal, kita kenal semacam, kata dia, engkau tidak tersembunyi kepada kami. Maksudnya kami kenal semacam. Tengok tu, kata dia, lagu mana tubik tu, kata dia. Saudah pun pusing balik lalu, patah balik selalu. Dan Umar kata begitu, dia patah balik selalu. Rasulullah SAW ada di rumah aku, kata Aisyah. Patah balik tu, dia hanya duduk makan. Rasulullah duduk makan malam, makan petang, Aisyah. Di tangan dia ada tulang. Dia duduk kekoh tulang lah. Tulang ada daging-daging lagi di tulang tu, kekoh tu. Saudah pun masuk mari. Dia pun kata, wahai Rasulullah, saya keluar, Umar kata begini-gini, kata dia. Umar kata begini-gini. Qalat, Aisyah kata, fa uhiya ilaihi thumma rufi'a anhu. Nabi SAW pun mendapat wahyu. Lepas tu wahyu tu pun hilang lah, keadaan suasana tu hilang. Ketika mana tulang tak ada duduk tangan dia tak ada letak lah, wahyu bagi. Itu kata Aisyah. Faqala, Nabi SAW pun kata, sesungguhnya dibenarkan kepada kamu untuk keluar untuk hajat kamu. Dalam riwayat Abi Bakar, yafra'un nisa jismuha. Ini perkataan tadilah. Tadi dia kata tafra'un nisa jisman. Ni yafra'un nisa jismuha. Tubuhnya itu melebihi tubuh orang-orang perempuan yang lain dari segi besar dan tingginya tu. Lafaz dia berbeza, maksud dia sama saja. Abu Bakar dalam hadisnya,
Ni berdasarkan banyak sanad dia ni kan.